Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa dhakkirni ma nusitu amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, nazir masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin-hadirat muslimin, muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama hadir pada pagi ini untuk solat subuh berjemaah. Seterusnya Allah mengizinkan sebahagian daripada kita untuk duduk lepas subuh mendengar tazkirah kuliah subuh pada pagi ini. Moga-moga dengan kedatangan kita pada pagi ini mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dapat kita nikmati. Allah menurunkan rahmat kepada orang yang berada dalam majlis ilmu. Allah memberi para malaikat mendoakan keampunan bagi kita semua. Moga-moga rahmat, keampunan Allah itu kita perolehi pada hari-hari yang cukup mulia ini, ayam mutasyrik, hari di mana rakan-rakan teman-teman kita yang berada di kota Mekah buat masa ini sedang sibuk berada di masyair, tempat-tempat melakukan ibadah haji. Moga-moga dengan kehadiran kita ini juga menjadi asbab untuk Allah memberikan taufik dan hidayah kepada diri kita, ahli keluarga kita, dan memberikan kita kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. InsyaAllah muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, pada pagi ini kita akan sambung pengajian kita. Saya menggunakan kitab 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. 40 hadis yang membicarakan tentang politik dan kepimpinan, karya Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab ini kecil aja di Google, type aja 40 hadis tentang politik dan kepimpinan, ada dalam bentuk PDF. Boleh tengok dekat Google, percuma aja, tak perlu bayar. Kalau nak beli di Shopee, Lazada ada dalam RM20 lebih kurang. Okey, kuliah kita yang terakhir kitab ini di masjid ini ialah pada 3 hari bulan 6 yang lalu. 3 bulan 6 yang sebenarnya yang lalu kita berada pada muka surat 10. Jadi karya ini dia menghimpunkan 40 hadis-hadis yang berkait dengan kepimpinan dan juga politik. Jarang karya-karya sebegini diangkat. Biasa kita baca 40 arba'in Nawawi lah kan. Ini dia lain sikit, memberikan kita kefahaman tentang kepimpinan dan juga politik. Dan hadis yang kita baca pada bulan lalu ialah hadis yang pertama, iaitu gila kuasa adalah satu penyakit. Maksudnya gilakan kuasa merupakan satu penyakit. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung dengan hadis yang kedua, iaitu pada muka surat 11. Hadis yang kedua, larangan meminta-minta menjadi pemimpin. Rupanya ada hadis Nabi SAW yang membicarakan tentang larangan kita ni meminta-minta untuk jadi pemimpin. Nak angkat diri kita ni supaya jadi pemimpin, dilarang oleh Nabi SAW. Bagaimana bentuk spek dia kita bicarakan. Hadis yang dibawa oleh pengarang ialah hadis dari Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 71446. An Abdurrahman bin Samurah qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta 'alayha, wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alayha. Apa maksud dia? Daripada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta-minta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya
Sekiranya kamu diberikan setelah meminta-minta, maka kamu akan dibebankan dengan bebanan kepimpinan. Namun sekiranya kamu diberi jawatan tanpa meminta-minta, maka kamu akan dibantu menghadapinya. Sahih Bukhari 71446. Hadis ini hadis daripada salah yang disebutkan, diceritakan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Samurah. Nabi ini salah satu kelebihan yang ada pada dia lah, pada Nabi SAW. Nabi ni dia mengenali para sahabat. Para sahabat Nabi dikenal. Akhlaknya, perangainya, pendiriannya, stand para sahabat. Macam kita lah. Kita kenal lah adik-beradik kita, kawan-kawan kita. Perangainya, sifatnya, akhlaknya bagaimana. Nabi ini ada waktu dan ketika memang Nabi kenal tu sebagai manusiawi biasa. Sebagai kita, sebagai manusia biasa, kita kenal begitu. Ada waktu dan ketikanya kenal Nabi itu adalah daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Datang Jibril membisikkan kepada Nabi, memberi tahu sesuatu yang mungkin di luar daripada pengetahuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu dan ketika Nabi memang sebagai manusia biasa, Nabi dia kenal gitu. Okey, dalam hadis ini Abdurrahman bin Samurah ni Nabi dikenal. Abdurrahman bin Samurah ni jenis orang macam mana? Jenis orang yang gila kan kepimpinan ke, nak jadi wakil rakyat ke kan. Jadi Nabi memberikan peringatan kepada Abdurrahman bin Samurah. Apa kata Nabi? Nabi dia kata, ni kata Abdurrahman bin Samurah, dia kata, satu hari qala li, Nabi cakap direct kepada aku. Kadang-kadang Nabi ni dalam hadis dia cerita dengan ramai, maksudnya dalam kuliah lah, kuliah yang ramai orang dengar. Ini dalam hadis ni Abdurrahman bin Samurah, memang Nabi dia tembak khusus kepada Abdurrahman bin Samurah. Apa kata dia? Qala li, dia kata, telah berkata kepada aku Nabi SAW. Memang Nabi tembak direct kepada Abdurrahman bin Samurah. Sebab bukan semua orang nak jadi pemimpin. Ada orang yang tertentu ni ada jiwa macam dia teringin nak jadi nazir masjid ke kan. Nak jadi SU ke, nak jadi imam ke. Bukan semua orang nak kan. Dia kata Abdurrahman bin Samurah, dia kata qala lin Nabi. Nabi cakap direct dengan aku, dia kata. Kata Nabi, ya Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'al imarah. Jangan kamu meminta-minta untuk menjadi pemimpin. Ni direct kepada dia. Jangan minta jadi pemimpin. Kata Nabi, fa innaka, sesungguhnya engkau, in u'titaha, sekiranya diberikan kepada engkau satu-satu jawatan kepimpinan itu, an mas'alatin wukilta 'alaiha, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu akan dibeban dengan bebanan kepimpinan itu. Kalau kamu minta satu-satu jawatan dan kamu dapat jawatan itu, kata u'titha, minta nak jadi nazir masjid, beria kan, dalam mesyuarat agung bagi tu orang undilah saya kan, ataupun nak jadi ketua kampung ke, memang dia propose diri dia sendiri, dia nak. Maka kata Nabi SAW, wukilta 'alaiha, maka orang itu bila diberikan jawatan itu, dia akan dibeban dengan bebanan tu, tugasan itu. Itu yang pertama kata Nabi. Kemudian wa in u'titaha, yang kedua kata Nabi, sekiranya wa in u'tita an ghairi mas'alatin, sekiranya satu-satu tanggungjawab itu diberikan kepada kamu, dia kata. Sekiranya jawatan tu dia tak minta pun jadi nazir, jadi imam, jadi ketua kampung, jadi menteri kan, jadi perdana menteri kan, dia tak minta pun. Tetapi kata Nabi, wa in u'titaha an ghairi mas'alatin, sekiranya jawatan tu diberi pada dia bukan dengan dia minta. Disebabkan situ ada ahli jawatan kuasa yang berbincang, dah bincang, mesyuarat, dibincang, diperhalusi, dan setelah diperhalusi, kita ahli jawatan kuasa secara menyeluruh dengan suara secara ijma' melantik kan, melantik sipolan bin sipolan menjadi apa, menjadi nazir, menjadi imam,
menjadi menteri dan sebagainya. Itu bentuk yang keduanya kata Nabi. Sekiranya jawatan itu diberikan tanpa meminta, dia memang tak minta punya itu, kata Nabi, wa'inta alaiha. Ini di garis bawah kan perkataan wa'inta alaiha. Maka kamu akan dibantu untuk menghadapi tanggungjawab tersebut. Dia tak minta pun jawatan tu, tapi orang duk bincang-bincang, galas putuskan setuju untuk pilih dia. Allahu Rabbi. Dia memang tak nak jadi nazir kan, tapi duk meeting, bincang-bincang galas, nominate nama dia juga naik kan. Allah. Maksudnya orang suka ke dia walaupun dia tak nak. Maka kata Nabi, wa'inda alaiha. Orang jenis macam ini jadi pemimpin, kata Nabi, dia akan mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia nak menjadi pemimpin, ataupun bebanan yang perlu ditanggung itu dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis yang dibawa oleh pengarang. Itu ulasan dia. Yang pertama, kata pengarang, dia kata, yang pertama, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita agar menjauhi sikap terlalu meminta-minta. Kata pengarang ni, dia kata terlalu meminta-minta. Kalau minta sikit-sikit tu boleh. Dia kata, dari kata pengarang ni, terlalu meminta, yang bersangatan lah. Dia memang kita nampak pun lain macam. Dia nak jadi pemimpin itu. Orang lain mungkin juga dia kata boleh, tak kisah kan. Ini yang terlalu meminta-minta untuk menjadi pemimpin. Ini kerana kepimpinan adalah satu tanggungjawab yang sangat berat. Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah sangat bimbang sekiranya setiap perkara yang berada di bawah penguasaan beliau akan menuntut hak mereka di hadapan Allah kelak. So pengarang dibawakan contoh Umar Al-Khattab apabila dia ni jadi khalifah, dia ni sangat bimbang tentang segala yang berada di bawah jajahan takluk dia, yang mana setiap sesuatu itu yang berada di bawah kepimpinan dia itu menuntut hak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak nanti. Kita tak jadi pemimpin, tak ada siapa nak tuntut hak dengan kita. Apabila kita ni naik jadi menteri, jadi Perdana Menteri kan, jadi menteri besar, jadi yang bawah-bawah ni semua ni sebab kita menanggung satu tanggungjawab yang besar. Setiap orang di bawah kita ni jadi hak dia boleh tanya kita dekat akhirat kelak nanti. Kalau kita ni jadi nazir, jadi pengurusi, jadi AJK bahagian apa? Bahagian IT ke, AJK bahagian kebersihan ke, AJK bahagian keceriaan ke, sesuatu tu nanti akhirat kelak besok nanti ada orang tuntut kita. Apabila tanggungjawab itu tidak kita penuhi dengan sebab itu. Itu yang dirisaukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab apabila diangkat menjadi khalifah. Kata Sayyidina Umar, apa kata dia? "Law matat syatun ala syattil furati dha'i'atan la dhanantu anna Allah Ta'ala sa'ili anha yaumal qiyamah." Kalaulah mati seekor kambing di pesisiran sungai Furat yang terbiar tanpa pembelaan, aku bimbang akan ditanya tentangnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Abu Nu'aim Hilya Awliya. Pengarang dibawakan satu dalil menunjukkan bagaimana Umar Al-Khattab ini dia begitu takut apabila diangkat menjadi pemimpin, sehingga kan dia kata kalau mati seekor kambing, yang kambing itu mati di pesisiran sungai Furat. Sungai Furat ni tuan-tuan dekat Iraq dah. Dekat Iraq. Sayyidina Umar Al-Khattab dia jadi khalifah dekat Madinah. Madinah pergi ke Iraq tu berapa ribu kilometer. Kan? Pun jauh. Seko je. Seko je, bukan manusia yang risau. Yang Umar Al-Khattab ni dia bukan risaukan manusia, tapi dia risau tu dah hampir peringkat binatang. Binatang seekor kambing yang berada di pesisiran sungai Furat yang terbiar tanpa pembelaan. Dia mati, dia biar. Tak ada siapa yang ambil tahu tentang kambing. So binatang, waktu jauh pula tu. Maka dia kata, la zanan tu. Aku bimbang, dia kata. Aku takut, dia kata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa'ili anha yaumal qiyamah. Allah Ta'ala akan tanya, kenapa syatun itu, kambing itu mati
dibiarkan, tak ada pembelaan, apa masalah dia? Kalau Allah Ta'ala tanya Umar, dia kata, kalau aku Allah Ta'ala tanya akhirat kelak besok, aku tak kerti nak jawab apa depan Allah. Ni ciri-ciri pemimpin yang dicetak oleh Nabi SAW. Ni apa yang ada dalam kepala Umar Al-Khattab, hasil cetakan didikan Nabi ni dia. Begitu cara dia berfikir untuk menjadi pemimpin. Allahu Rabbi, tuan-tuan ya. Kalau dengan kita ni jauh lah kan. Kita memang tak nak lah jawatan. Kan? Memang takut nak pegang-pegang jawatan besar-besar ni. Kan? Tapi bila diberi begitu, Umar Al-Khattab sampai level itu dia risau. Bukan risaukan manusia, tapi risaukan binatang pun dirisau ke tahap itu. Kalau orang begitulah cara dia berfikir, maka kita boleh bayang bagaimana dia mentadbir sebuah negara. Dia mentadbir sebuah masjid, kampung, keluarga, diri sendiri kan. Bagaimana dia mentadbir dengan sebaiknya. Kalau begitulah insan yang dicetak, yang dibina. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, kata pengarang dia bawakan ulasan dia yang kedua. Ketika menghuraikan hadis ini, Al-Imam Ibn Hajar menegaskan bahawa pada hakikatnya sikap meminta-minta jawatan kepimpinan adalah makruh ditegah. Kata pengarang dia kata, hadis ini Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ni kalau nak tengok dia punya syarah dia, syuruh al-hadis ni, biasanya Sahih Bukhari ni kita akan tengok Ibn Hajar. Ibn Hajar dia menyebutkan dalam mensyarahkan hadis ini, Ibn Hajar dia kata hakikatnya sikap meminta-minta jawatan kepimpinan ni adalah makruh. Makruh apa? Maksudnya ditegah. Kata apa? Kata Ibn Hajar, dia kata, wa yustafadu minhu anna talaba ma yata'allaqu bil hukmi makruhun. Dia kata, dan daripada hadis ini dapat kita pelajari bahawa meminta sesuatu jawatan yang melibatkan pemerintahan. Jawatan yang melibatkan pemerintahan atau penentuan hukum ataupun kehakiman adalah sesuatu yang makruh. Disebut Fathul Bari. Maksudnya minta satu jawatan yang melibatkan kepimpinan, pemerintahan, ataupun jawatan itu kita ni diberi kuasa untuk menentukan hukum. Adalah makruh, kata dia. Asasnya begitu, dia kata. Okey. Kemudian yang ketiga kata pengarang, dia kata Syekh As-Sa'di pula melihat hadis ini dari sisi sikap pribadi seorang Muslim itu sendiri. Ini banyak angle yang dilihat. Tadi mula yang pertama dibawakan daripada Umar Al-Khattab. Kemudian dibawakan pula pandangan apabila sesuatu hadis itu ada. Nabi SAW, hadis-hadis Nabi ini ada yang jelas maknanya, yang boleh kita faham terus. Yang ada maknanya mungkin boleh ditafsirkan beberapa bentuk tafsiran, beberapa bentuk syarah. Maka kita akan melihat hadis ni macam bila Sahih Bukhari, tengok pula Sahih Bukhari Ibn Hajar dalam Fathul Bari, tengok Fathul Bari pula diceritakan bagaimana mereka yang membaca, menulis hadis ini, mereka ni lebih hampir kepada maknanya yang lebih tepat. Kemudian yang ketiga dibawakan pandangan orang lain melihat hadis yang sama. Apa dia? Syekh As-Sa'di pula melihat hadis ini dari sisi sikap pribadi seorang itu Muslim. Syekh Sa'di dia tengok hadis ini bersifat pribadi. Kenapa? Kerana dalam hadis ini, hadis daripada Abdurrahman bin Samurah, hadis ini kata qala lin Nabi. Nabi cakap pada aku. Maksudnya Nabi cakap pada aku seorang. Syekh Sa'di dia tengok dari angle itu. Dia kata hadis ini dilihat dari sikap pribadi seorang Muslim itu sendiri. Maksudnya hanya fokus kepada Abdurrahman bin Samurah, bukan secara umum. Abdurrahman bin Samurah yang Nabi duk tekan, dan Nabi nampak dia ni mungkin ada cara dia berfikir nak jadi pemimpin begitu. Okey. Pada beliau, orang yang terlalu berharap menjadi pemimpin ini sama ada, satu dia kata, mempunyai keinginan yang sangat tinggi terhadap perkara dunia dan kuasa. Itu yang pertama. Atau yang kedua dia kata, kerana mempunyai kebergantungan yang sangat tinggi pada diri sendiri. Apa Syekh Sa'di bila tengok hadis ini, dia kata orang yang terlalu berharap menjadi pemimpin ini jadi dua penyakit. Ada dua masalah pada diri dia. Dia kata, ini dari sudut pribadi
Peribadi orang tu sendiri. Satu dia kata, dia orang yang nak jadi pemimpin ni pada diri dia sendiri ada keinginan yang sangat tinggi. Dia ni memang sangat nakkan apa? Nakkan perkara dunia dan dia gilakan kuasa. Nakkan tu kuasa. Kan? Dia bukan jawatan tu satu. Tapi sebenarnya dia tu ada penyakit pada diri. Dia nakkan mula-mula dunia dan dia nak kuasa. Satu. Adalah kepentingan dia ni di sebalik jawatan tersebut. Satu. Ataupun yang kedua kata Syekh Sa'di, kerana mempunyai kebergantungan yang sangat tinggi pada diri sendiri. Dia ni jenis orang overconfident. Dia kata kejawatan ni, dia kata orang lain tak boleh. Dia kata, bagi aku yang orang yang paling sesuai pegang jawatan ni. Dia overconfident. Dia rasa dia ni hebat sangat. Orang lain kalau pegang jawatan ni tak boleh. Orang lain jadi nazir tak boleh. Dia kata, aku je yang terbaik. Dalam konsep Meru ni aku jadi nazir terbaik. Orang lain tak boleh. Dia yang the best lah kan. Nak mengurus ke apa, orang lain tak boleh. Tengok kalau orang ni jadi nazir, dia problem gini. Oh ini gini, oh ini gini, oh ini. Dia je yang paling bagus kan. Ni. Ada dua penyakit. Kita tak adalah tuan-tuan. Kita masjid kita ni, kawasan kita ni semua kalau boleh jawatan tu kita bagi orang lain lah. Kita memang tak nak lah kan. Tapi dah orang beri tanggungjawab, kita buatlah sebaik mungkin yang boleh kita buat. Tapi yang jenis meminta ni, kata Syekh Sa'di tu, dia ada dua penyakit. Satu ni memang gila, dia ada kepentingan pada kuasa tu. Kedua, dia overconfident. Dia tengok orang lain tak bagus. Dia je yang bagus. Itu sisi pandang Syekh Sa'di. Sebab dia melihat hadis ini fokus kepada Abdurrahman bin Samurah. Okay. Dia kata, kedua sifat ini dilihat tidak baik. Kerana yang pertama, mereka dilihat terlalu mengejar dunia. Dan yang keduanya adalah sikap merasakan diri hebat. Sehingga meletakkan pergantungan pada diri sendiri, menjadikan manusia merasa ego. Dua sifat yang sebut dia pengarang ni. Sikap ini, dia kata, berupaya menjauhkan diri mereka dari kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, Abdurrahman bin Samurah bila dikomen oleh Nabi SAW, yang mana Syekh Sa'di dia kata ada dua penyakit pada jenis yang meminta ini, menyebabkan seseorang itu dia ni jauh daripada meminta bantuan daripada Allah. Dia overconfident, dia rasa dia bagus dan dia ada kepentingan. Jadi maksudnya dia ni jauh daripada minta, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, mereka yang terlalu meminta, so kita garis bawahkan perkataan terlalu meminta, tidak akan menerima bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang terlalu gila-gilakan kuasa ni, terlalu meminta, maka mereka ni tak dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala serahkan seluruhnya, nak sangat kau ni jadi pemimpin kan, nak ambil jawatan ini, kau ni urus sendiri. Allah Ta'ala tak berikan bantuan, seolah-olahnya begitu. Disebut dalam Bahjah Qulub Al-Abrar. Itu poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata pengarang, ketika membincangkan hadis ini, Ibn Hajar turut membawakan topik perbahasan berhubung Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Bila syarah tu dia bawa lah satu cerita begini, memberi kita faham. Dan salah satu angle yang dibawa oleh Ibn Hajar ialah kisah Nabi Allah Yusuf AS. Nabi Yusuf ni ialah, kita tahu pada kecil dia masuk dalam telaga besar, lepas tu masuk dalam penjara masuk dalam penjara lama, duduk dalam penjara pula kan. Tapi Nabi Yusuf ni dia pernah dalam sisi sejarah dia minta untuk jadi pemimpin. Yang disebut dalam hadis ni, pernah dia minta jadi pemimpin. Bagaimana pula Nabi Allah Yusuf ni? Adakah dia pun sedemikian rupa juga? Dibawakan kisah ini oleh pengarang dia. Ibn Hajar turut membawakan topik perbahasan berhubung Nabi Yusuf alaihi salam yang dikatakan telah memohon agar diberikan jawatan dalam pemerintahan. Kata Nabiullah Yusuf dalam firman Allah, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Apa dia? Dia kata di surah Yusuf ayat 55, Allah Ta'ala rekod kisah Nabi Yusuf ni dalam Al-Quran. Nabi Yusuf dia berkata, Nabi Allah Yusuf berkata, lantiklah aku. Tengok dia minta, Nabi Yusuf dia minta, lantiklah aku menjadi penjaga perbendaharaan bumi. Jadi bendahari lah kan, jadi jaga sundukul amin, jaga kewangan negara ni.
perbendaharaan bumi. Sesungguhnya aku adalah orang yang sangat menjaga dan mengetahui. So dia angkat diri kita. Pertama dia minta jawatan, Nabi Yusuf. Dia kata, bagilah aku jawatan ni jadi Menteri Kewangan, satu. Kemudian dia minta dua, dah dia bagi tahu minta jadi Menteri Kewangan, dia katakan aku ni ada dua kelebihan. Dia kata apa? Ini hafizun, aku ni hafiz, boleh jaga duit dengan bagus. Alim, dan juga sangat mengetahui selok-belok mengurus keuangan. Habis kurang gitulah. Minta jawatan, kata aku ni hebat. Kerana dia dua ciri ni pada aku. Dia kata. Kemudian kata pengarang, persoalan ini boleh dijelaskan melalui perspektif Syekh As-Sa'di. Pengarang dia kata, isu Nabi Allah Yusuf AS minta jadi pemimpin ni kita boleh lihat dalam konteks sebagaimana poin yang ketiga tadi disebut oleh Syekh As-Sa'di. Iaitu Nabi Yusuf AS dia ni tidak memiliki dua sifat tercela. Yang poin yang ketiga tadi kata pengarang dia kata Syekh Sa'di menyebutkan bahawa yang meminta-minta tu dia ada dua sifat yang buruk tadi. Tetapi dalam konteks Nabi Allah Yusuf AS, walaupun dia minta qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Dia kata wahai raja, bagi aku ni. Minta ij'alni bagikan aku, lantiklah aku jadi penjaga khazanah dekat bumi ni. Kata pengarang dia tu, Nabi Yusuf ni dia tak ada dua penyakit tadi. Dua penyakit yang tercela. Penyakit yang cintakan dunia, yang rasa overconfident, tak ada pada Nabi Allah Yusuf AS. Iaitu terlalu mengejar dunia dan tidak meletakkan kebergantungan yang tinggi pada diri sendiri. Kita tahulah Nabi Yusuf ni dia tak cintakan dunia. Track record Nabi Yusuf tu memang hidup dia bukan sedemikian. Dan dia ni tak ada kepentingan, dan dia memang Nabi Allah Yusuf yang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu begitu dia. Kita sedia maklum bahawa para nabi seperti Nabi Yusuf alaihissalam mengorbankan jiwanya untuk berkhidmat kepada rakyat. Dia kata, sejarah perjuangan beliau yang panjang membuktikan perkara tersebut. Bahkan tiada siapa yang boleh menafikan sikap pergantungan Nabi Yusuf yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita boleh tengok sejarah Nabi Yusuf itu yang panjang tu yang direkodkan dalam Quran tu, juzuk 13 tu ada satu surah Yusuf. Kan? Panjang surah, cerita daripada mula surah tu sampai akhir memang cerita Nabi Yusuf saja. Start daripada kecil sampai ujung hayat dia. Satu surah lengkap kisah tentang secara sempurna, dan kita boleh tengok track record dalam surah Yusuf itu memang Nabi Allah Yusuf ini memang dia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dia tak ada ciri-ciri gilakan kuasa dan juga dunia. Itu poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima kata pengarang, hadis ini turut mengingatkan kepada kita agar jangan terlalu mengejar kuasa dan jawatan. Dia kata, atas sebab itu Sufyan Al-Thawri, seorang tokoh hadis yang terkenal pernah berpesan. Dia kata, apa dia pesan Sufyan Al-Thawri ini? Dia kata, idza ra'aita ar-rajul yahrisu ala ayyu ammar fa akhirhu. Ni ulama hadis. Ulama hadis dia berpesan, dia kata, apa kata dia? Andai sekiranya engkau melihat seorang lelaki yang terlalu berharap untuk menjadi pemimpin, dia kata, maka tangguhkanlah harapan beliau itu. Ini sebut dalam Musnad Ibnu Al-Jad. Dia kata, idza ra'aita ar-rajul, kita ni apabila kita dalam majlis-majlis kita, meeting, mesyuarat kita dan pemilihan, kamu melihat seseorang itu yang terlalu berharap untuk jadi pemimpin, begitu dia propose diri dia kan, dia nak kita kena tengok. Maka ikut pandangan Sufyan Al-Thawri ni, seorang ulama hadis ni, dia kata kalau jumpa orang macam ni, dia kata fa akhirhu, maka jangan bagi dia tu jadi pemimpin, bagi orang lain dulu. Dia ni letak nombor last sekali kan. Itu pesan Sufyan Al-Thawri. Sebab jangan dengan pendekatan jangan terlalu mengejar kuasa dan jawatan. Elakkan daripada perkara tersebut. Okey. Kemudian poin yang terakhir dalam hadis yang kedua ini, kata pengarang, dia kata, namun dia kata kelonggaran dalam perkara mendapatkan jawatan ini
boleh diberikan dalam beberapa situasi, dia kata. Walaupun hadis Nabi ni cerita tentang jangan, dia kata, jangan meminta-minta. Dia ceritakan kereta, bahaya dia apa kan. Tapi kata pengarang dan poin dia yang di akhir ni, dia kata, namun kelonggaran dalam perkara mendapatkan jawatan ini, ada ruang lingkup, ada kelonggaran yang diberikan dalam beberapa situasi keadaan, dia ada bergantung kepada maslahah kepentingan syarak. Ini bergantung kepada maslahah kepentingan syarak. Apa maslahah yang ada, dia kata, sebagai contoh, dia kata, sekiranya seseorang itu tidak berusaha mendapatkan jawatan itu, jawatan ini dibimbangi, ia akan dipegang oleh manusia yang lebih jahat, yang meruntuhkan Islam dan merosakkan masyarakat. Kita garis bawah kan perkataan dibimbangi. Kelonggaran itu apa ada? Kita boleh nak propose diri kita, beria kita minta jadi pemimpin dalam keadaan macam mana? Yang pengarang sebutkan, apabila berlakunya kebimbangan. Kebimbangan dalam aspek apa? Bimbang, orang lain, manusia lain yang pegang jawatan itu sangat teruk. Kita tahu, ramai orang, beberapa orang bertanding, kita tahu, kalau dapat kepada syekh ni, kalau dia jadi nazir, biarlah. Masjid kita ni, dan dia buat dengan masjid, sebelah ni dia buat kalabu malami kan. Kan kita tahu lah. Dia ni kalau naik, sebelah ni kalabu malami, rumah urut berderet sebelah ni, berat dia tu. Kalau syekh ni naik, jadi nazir, biarlah masjid kita. Tanah-tanah wakaf pun dia buat projek-projek dia kan. Kita tahu syekh ni memang syekh, kita tak boleh bagi dia naik. Kita kena cari orang kita, angkat. Walaupun kita ni tak berapa boleh mengurus sangat, daripada bagi dia, biarlah kita naik. Gitu. Itu yang pengarang kata. Dibimbangi, ia akan dipegang oleh manusia yang lebih jahat, yang mana meruntuhkan Islam. Yang satu meruntuhkan Islam. Agama Islam tu sendiri diruntuhkan. Dan merosakkan masyarakat. Bukan setakat Islam tu aja runtuh, yang kedua kata pengarang, masyarakatnya jadi rosak. Agama tak terjaga, kemudian merosakkan masyarakat. Satu dari konteks agama Islam, kita sebagai orang Islam, akidahnya rosak, kefahaman agama, amal ibadat dia rosak, yang pertama. Yang kedua, masyarakat secara umum. Orang yang Hindunya, yang Cinanya, yang Budanya, diorang pun terkesan juga disebabkan syekh ni tadi kita ambil dia jadi pemimpin. Itu dia kata, ada dua benda dia kata. Maka ketika itu kelonggaran diberikan bagi menjaga maslahah agama dan urusan kemanusiaan. Maka apabila kita nampak pemimpin yang dinominate, yang dicalonkan itu memang cannot go, maka kita kena pergi, kita kena go. Kita kena letak diri kita, bincanglah, cari orang yang ada keterampilan, yang agamanya bagus, boleh memimpin dengan baik, angkat, kan? Atau diri kita ni, kita rasa kita okey, kita angkat diri kita, bagilah aku jawatan tu. Tengok yang ada ni, tak boleh lah tu, dia tu. Makin berat nampak kalau dia tu naik kan. Okey, itu habis 6 poin yang disebut oleh pengarang, ulasan kepada hadis, hadis Bukhari 7146. Okey. Terus kita pergi kepada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, pengarang dia letakkan tajuk kepada hadis yang ketiga, iaitu menjadi pemimpin adalah satu penyesalan. Tadi yang meminta-minta, hadis ketiga ni menyebut jadi pemimpin ni adalah satu penyesalan, menyesal sebenarnya jadi pemimpin ini. Okey, kita tengok spirit hadis ni. Hadis ni disebut dalam Musnad Al-Bazzar nombor 2756, Mu'jam Al-Awsat li At-Tabrani 6747. Hadis ni hadis sahih, disebutkan di sini dan Musnad Al-Bazzar, dibawakan oleh pengarang. Dia letakkan tajuk menjadi pemimpin ni satu penyesalan. Sebenarnya bukan menggembirakan jadi pemimpin, hanya dia membawa penyesalan. Apa kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, in syi'tum amba'tukum anil imarah, gitu. Wa mahya faqumtu fanadaitu bi'a'la sauti thalatha marrat. Fanadaitu bi'a'la sauti thalatha marrat. Wa mahya ya Rasulullah, gitu.
Qala awwaluha malamatun wa thaniha nadamatun wa thalithuha azabun yaumal qiyamah. Ila man adala wa kaifa ya'dilu ma'al aqrabihi. Okay. Maksudnya apa? Daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia tu, sekiranya kamu mahu, aku akan jelaskan kepada kamu tentang apakah itu kepimpinan. Lalu aku, yakni Auf, bangun dan menyeru dengan suaraku yang tinggi sebanyak 3 kali dan berkata, apakah dia kepimpinan itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kepimpinan itu permulaannya adalah celaan. Keduanya ia akan menjadi satu penyesalan, dan ketiganya ia adalah satu azab di hari kiamat kelak. Melainkan buat pemimpin yang adil. Dan bagaimana seseorang boleh berlaku adil dengan kerabatnya. Wah, ni satu hadis ni disebutkan daripada Auf bin Malik. Auf bin Malik ni dia cerita bahawa Nabi SAW satu hari Nabi sebut, dia kata, kamu nak tahu tak? Sekiranya kamu nak tahu, kata Nabi, in syi'tum amba'tukum ma'anil imarah. Kalau kamu nak tahu, wahai Auf bin Malik, aku boleh ceritakan kepada kamu, amba'tukum ma'anil imarah, aku ceritakan kepada kamu apa dia itu kepimpinan. Jadi pemimpin ni apa? Kalau kamu nak tahu lah, Nabi dia jumpa dengan Auf bin Malik, kamu nak tahu tak Auf bin Malik apa itu kepimpinan? Kata. Kemudian wa mahya, Auf ditanya, ya Rasulullah, apa itu kepimpinan? Dia kata, fanada itu bi'ala sauti thalatha marat. Auf bin Malik ni bukan tanya sekali. Bila Nabi cakap, nak tahu tak kepimpinan apa? Sampai 3 kali Auf bin Malik diulang. Maksudnya Auf bin Malik ni, kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, sesuatu perkara ataupun lafaz yang diulang sebanyak 3 kali menunjukkan sesuatu tu perkara benda yang besar, yang perlu diambil berat. Jadi Auf bin Malik ni dia sangat ambil berat dengan apa yang Nabi sebut. Walaupun mula Nabi sebut, kamu nak tahu tak tentang kepimpinan? Tapi Auf bin Malik ni sangat takut. Sebab dia ni merupakan juga salah seorang pemimpin. Kan? Jadi dia kata, apa tu ya Rasulullah? Sampai 3 kali sebut. Apakah itu kepimpinan itu? Apa dia ya Rasulullah? 3 kali dia sebut. Wa ma ya Rasulullah? Apa dia pemimpin itu? Apa dia? Maka Nabi sebut, Nabi kata, kepimpinan tu dia ada 3, kata Nabi. Kala awwaluha malamah. Nabi kata, apa dia? Pemimpin itu permulaannya jadi pemimpin itu merupakan celaan. Dia akan kena kutuk, dia akan kena cela. Itu satu. Yang pertama. Kemudian wasaniha, kemudian lepas masuk level yang pertama kena cela, masuk level yang kedua, kata Nabi, wasaniha nadamah. Yang kedua, dia merupakan satu penyesalan. Kemudian wasalithuha, dan yang ketiga, azabun yaumal qiyamah. Dia akan menjadi satu azab pada hari kiamat. So 3 level yang Nabi letakkan jadi pemimpin ni. Mula-mula jadi pemimpin tu kena cela, kemudian lepas kena cela, rasa penyesalan, menyesal, kemudian dah menyesal, hari kiamat buat nanti kena azab Allah. Semua benda berat. Kemudian Nabi sebut illa. Kami kata apa? Melainkan, siapa dia, kata Nabi? Man adalah. Melainkan man adalah seorang pemimpin yang sifatnya adil. Dia mampu melakukan keadilan. Kemudian Nabi tanya, bila Nabi sebut illa man adal, melainkan orang yang boleh berlaku adil. Kemudian Nabi tanya balik, kalau orang kita, Nabi kata boleh jadi adil, Nabi tanya pula, orang ni macam mana? Wa kaifa ya'dilu ma aqrabihi? Bagaimana seorang tu dia boleh berlaku adil pada kaum kerabat dia? Allah tuan-tuan jadi pemimpin. Kita ni angkat jadi pemimpin. Bila kita ni jadi pemimpin, kita ni payah nak berlaku adil pada kaum kerabat. Kita bila pemimpin, kita ada kuasa. Kuasa ada pada kita kan. Bila kuasa ada pada kita contohnya kita memegang satu kuasa untuk meluluskan projek kan. Projek itu yang mohon tu katakan ada 10 orang.
Yang mohon orang pertama pak saudara kita. Yang ni tak tahulah, yang kedua ni mungkin acong, yang ni mutusami, yang ni entah orang mana, entah kan. Tapi bila tiba dalam tu ada pula pak saudara kita mohon. Kan. Itu yang Nabi kata. Wa kaifa ya'dilu ma aqrabihi. Jadi kalau dah ada 10 orang, pak saudara dia tahu seorang je. Tak ada orang lain mohon kan. Takkan dia tak bagi kat pak saudara dia kan. Jadi Nabi dia tanya, bagaimana dia nak berlaku adil kepada kaum kerabat dia. Kalau semua orang dia tak kenal, tak apa, dia ikutlah spek-spek garis panduan yang dikut. Tapi bila ada kaum kerabat yang mohon sama nak dapatkan projek itu, kan? Itu jadi payah. Nabi sendiri tanya, mampu ke untuk berlaku adil? Pertimbangan kuasa di tangan dia tu. Mampu tak buat pertimbangan yang terbaik. Itu. Dia punya spirit daripada hadis yang ketiga ini. Maksudnya bila menjadi pemimpin itu, dia adalah satu penyesalan. Memula kena celah, kemudian dia menyesal, akhirat kelak besok bila salah tidak adil, dia masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan mulia, kita berhenti kat sini dulu. Dah masuk isyraq dah. InsyaAllah nanti kita tengok baca syarah dia. Menarik ulasan-ulasan yang diberikan oleh pengarang ni pada kuliah-kuliah yang akan datang insyaAllah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.